Ini satu-satunya cara nak selesaikan masalah bid'ah. Tak ada cara lain dah. Ini satu bab lagi yang saya nak sebut juga, sebab ramai orang kadang-kadang dalam bab ni mereka tersilap faham. Dalam bab bid'ah sebagai contoh. Benda yang Nabi tak suruh buat. Nabi tak suruh buat. Kalau buat juga, adakah termasuk dalam kelompok yang sesat ke tidak? Nabi tak suruh buat, dia buat juga. Tak semestinya. Tidak semestinya. Walaupun Nabi SAW memerintahkan kita untuk ikut Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk selepas aku. Iyyakum muhdatsatil umur. Jaga-jaga jangan kamu buat benda-benda baru. Walaupun Nabi sebut itu. Para ulama apabila mereka melihat hadis Nabi SAW, bab benda baru ni mereka ada sikit perbezaan untuk melihat. Macam mana nak tengok benda baru? Angle mana satu nak tengok benda baru? Ini kesemua masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang ini saya nak ambil kesempatan nak bagi kita faham. Bab ni yang paling banyak orang bergaduh. Paling banyak orang bergaduh bab ni. Pasal apa orang suka bergaduh bab ni? Sebab memang perbezaan ni dah ada daripada dulu. Para imam besar, dia pun berbeza dah dalam bab ni. Untuk kalau tengok saya punya debat sebelum ni kan dengan Abu Syafiq dengan sebab saya tekankan benda yang sama. Yang ni tak boleh selesai. Sebab bab ni dari dulu orang bergaduh dah. Contoh kan. Okay, so, saya ringkas, saya nak bagi ringkas, nak bagi nampak. Keempat-empat imam mazhab ni, apabila dia pernah tak bagi buat sesuatu benda, dia pernah larang buat sesuatu, trend dia pun bersikit perbezaan antara mereka. Imam Malik adalah orang yang paling keras dalam bab ni. Paling strict mengikut sunnah Nabi SAW. Ataupun mengikut sunnah Nabi SAW yang diamalkan oleh generasi selepas tu. Imam Malik sangat strict. Sebab itu Al-Mawardi sebut dalam Al-Hawil Kabir ataupun An-Nawawi dalam Majmu' disebutkan. Imam Malik kata apa? Apa benda sunat sebelum wudu? Sebelum wudu kena buat apa? Baca bismillah kan? Baca bismillah, sunat sebelum wudu. Imam Syafi'i kata sunat. Baik, daripada mana datang sunat? Sunatlah sebab baca bismillah sebelum benda sunat, sebelum setiap perkara, basic sunat. Kan tak perlu timbul perbincangan apa-apa pun sebab baca bismillah sebelum buat sesuatu disunahkan. Dalam semua benda. Imam Malik punya pandangan, mazhab Maliki, membaca bismillah sebelum wudu itu bid'ah. Pasal apa bid'ah? Imam Malik kata tidak diriwayatkan bahawa Nabi baca bismillah sebelum wudu. Mazhab lain kata kat sini tak perlu riwayat. Kaedah umum kata bismillah sebelum setiap benda, buatlah bismillah sebelum setiap benda. Termasuklah wudu juga. Mazhab Maliki, Imam Malik kata tak. Specific case. Di sini Nabi ada pilihan untuk start dengan baca bismillah. Tapi Nabi SAW tak baca bismillah di sini. Kalau kamu rutinkan baca bismillah di sini, ini bid'ah. Mana tu pandangan yang betul? Bukan nak kata semua orang ada logik masing-masing, tapi nak menunjukkan bab ni macam mana nak selesai. Cara melihat dalil itu berbeza. Ada perbezaan. Sentuh Hajarul Aswad. Sentuh Hajarul Aswad. Disentuh. Sunnah semua orang. Sebab ada hadis. Ada hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dia pernah pergi sujud dekat depan Hajarul Aswad. Ada sebahagian sahabat pergi tembak pipi mereka di Hajarul Aswad. Al-Imam Syafi'i rahimahullah katakan kerana perbuatan sahabat ni yang memahami sunnah, mereka buat perbuatan ini menunjukkan bahawa menyentuh Hajarul Aswad pun boleh, nak pergi sujud, ada ruang nak pergi sujud depan Hajarul Aswad pun boleh. Cuma berani tak berani yang pergi sujud kat situ. Tak berani jangan buat. Tapi boleh sebab ada sahabat yang buat. Imam Malik kata tak, hadis cuma kata sentuh. Selain daripada sentuh, bid'ah. Hadis cuma sebut sentuh sahaja. Selain daripada itu tak sebut. Baca Quran. Bagi contoh, saya sebut banyak kali contoh ni kan. Dalam hadis, Nabi SAW galakkan kita baca Quran. Fadilat majlis yang bacakan Al-Quran. Banyak fadilat disebutkan dalam hadis. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita balik. Dekatkan diri dengan Allah Ta'ala akan dekatkan diri dengan kita balik.
Berlaku di Syam, di negeri Syam, dia pun baca Quran ramai-ramai. Semua orang baca satu suara ramai-ramai. Orang tanya fatwa kepada Imam Malik, boleh tak boleh buat macam ni? Imam Malik kata, yang ni bid'ah. Baca Quran. Ya, memang baca Quran. Takkan bid'ah. Cara macam tu, Nabi tak buat, yang tu bid'ah. Tapi mazhab-mazhab lain kata, baca pergi macam mana pun tak apa. Itu trend dia, trend Imam Malik. Tentang bid'ah. Trend Imam Syafi'i pula tentang bid'ah. Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i menilai, di sebalik amalan itu, kalau dia ada tertakluk, termaktub di bawah dalil yang umum, kena lihat amalan tu bawa kesan baik ke bawa kesan buruk. Apa di sebalik amalan tu? Kumpul ramai-ramai untuk selawat pada hari Jumaat, membaca Al-Quran. Imam Syafi'i kata yang ni okey. Sebab tak ada keburukan pada amalan itu. Ada dalil suruh banyak selawat. Kamu pilih satu hari untuk kamu selawat, yang senang untuk orang mai pada malam tu, orang selawat. Tidak ada masalah pada malam tu untuk orang selawat. Amalan-amalan yang orang hidupkan pada malam hari raya, orang hidupkan tahajud, lepas 30 hari puasa ada semayang, kemudian malam Syawal ramai orang tinggal, mereka sibuk. Maka ramai yang menghidupkan amalan itu pada pandangan ulama mazhab Syafi'i, yang ni tak ada masalah. Boleh. Hidupkan juga malam tu, cuma jangan hidupkan seperti Ramadan. Amalan-amalan melihat kepada di sebalik amalan tu ada apa? Lafaz niat. Imam Syafi'i tak sebutlah. Cuma ulama mazhab Syafi'i mengatakan lafaz niat ni baguslah. Sebab dia menguatkan hati. Ulama mazhab Syafi'i kata dia bagus menguatkan hati. Ikut kaedah Imam Malik tadi memang tak boleh lah. Nabi tak lafaz, ambil lafaz siapa? Ikut kaedah ulama mazhab Syafi'i tak nak peringat jiwa kita. Sebab tadi takut kita tak ada nak niat, kita nak buat benda lain terus kita takbir. Maka nak peringat kita niat dulu. Mazhab menilai daripada sudut yang berbeza. Sebab tu mazhab Syafi'i dia lebih menilai kepada di sebalik amalan tu ada apa. Kendur Khairah boleh tak boleh? Kita jangan cerita pasal Maliki. Maliki memang semua tak boleh. Syafi'i boleh tak boleh? Ha? Apa di sebalik kenduri arwah? Pada pandangan Imam Syafi'i, dia mengambil nas daripada sahabat, ini adalah mengingati kematian setelah kematian, yang agama tak bagi. Setelah kematian, ucap takziah. Dan agama perintahkan kamu pergi bagi makan kepada keluarga orang yang sedang dalam musibah itu, mudahkan urusan mereka. Bila buat kenduri pada malam awal kematian ini, seolah-olah kamu memberatkan kepada mereka. Macam mana pun memang akan berat juga. Melainkan sponsor semua, mereka main makan, begitu mereka balik je. Tapi kebanyakan dia tidaklah semudah itu, mereka kena prepare juga. Dia kena kemai rumah, dia kena tunggu orang mai, dia kena tunggu sampai orang balik serentak dan sebagainya. Ini bukan lagi takziah. Selepas 3 hari, dalil-dalil syarak menunjukkan lepas 3 hari, semua orang kena move on. Jangan ucap hari. 3 hari, ucap takziah. Masuk hari keempat, move on. Jalan macam biasa kehidupan kamu. Kecuali seorang je, iaitu bini orang mati tu. Bini orang mati tu 4 bulan sebelum hari, dia kena remain macam itu. Dia kena stay macam tu. Dia tak boleh pakai make up dia tak boleh keluar saja-saja, dia tak boleh buat benda ni semua. Selain daripada bini, tak boleh. Kalau perempuan ni biasa dia pakai bedak keluar rumah, dia pakai bedak sebelum keluar rumah, katakan dia lelaki dia mati, bedak ni nak bagi hilang jerawat dia lah, tutup jerawat-jerawat dia apa semua. Lelaki dia mati, dia tak boleh pakai benda tu. Kalau terpaksa keluar juga, dia tak boleh berhias. Macam biasa je. Tapi yang tu untuk bini saja, orang lain tak payah sibuk. Anak perempuan, sedihlah bapak mati, aku pun sama. Hang bukan. Hang macam biasa je. Ini syarat ajak begini. Untuk bini je. Selain daripada bini, tak payah lebih-lebih. Move on. Apabila buat kenduri pada malam ke-7, malam ke-40 dan sebagainya, dia mengingatkan kematian. Dah habis 7 hari, bila orang mai, orang akan menceritakan tentang si mati itu lagi. Di sini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah tak bagi. Trend dia berbeza. Imam Malik melihat kepada amalan tu sendiri. Ada tak ada asas. Imam Syafi'i melihat kepada di sebalik amalan tu apa. Imam Abu Hanifah pula, kadang-kadang Abu Hanifah ni dalam mazhab Hanafi ada sebahagian perkara yang ulama kritik. Ada hadis, tapi hadis tak sampai dekat dia, ataupun pada pertimbangan dia hadis tu tak sahih, dia hukum bid'ah. Solat istisqa, dia kata bid'ah. Sujud syukur ni menarik. Ada hadis yang sujud syukur sahih. Abu Hanifah kata bid'ah. Sebab hadis tu pada pandangan dia tidak sahih, dia kata bid'ah. Pada pandangan ulama mazhab Syafi'i pula, Imam Mawardi sebut, sujud syukur sunnah, ada hadis. Tapi sujud saja seronok-seronok, tak ada apa pun. Allah, rasa macam kurang pahala, nak sujud dah tambah pahala. Yang tu bid'ah.
Ini bukan sujud syukur, ni sujud seronok-seronok. Nak seronok-seronok buat benda lain, jangan buat masuk dalam ibadat. Jadi bab ni orang akan berbeza pandangan. Ni bab ni saya nak bab, macam mana pun orang tetap akan berbeza. Tak boleh bagi orang tak berbeza. Ada orang akan kata yang ni bid'ah, ada orang akan kata yang ni tak bid'ah. Tak boleh tak bagi tak beza. Bahkan kalau orang yang dia nak ajak kepada tasamuh kan, dia nak ajak kepada tak apalah, benarkan semua sekali. Bagi je, orang nak buat apa pun bagi je. Dia pun kalau dia jenis pegang mazhab yang orang nak buat apa bagi je orang buat. Kalau tiba-tiba orang kata yang dia buat tu bid'ah, dia marah juga. Tak boleh hang tak dia kata bid'ah. Hang pun sama. Pendek kata, dalam bab ni memang orang akan bergaduh. Memang orang akan bergaduh. Selonggak-longgak mazhab sampai seketat-ketat mazhab, mereka akan berbeza pandangan. Maliki kata yang ni bid'ah. Syafi'i kata yang ni bukan bid'ah. Mai mazhab baru pula kata jangan kata bid'ah langsung. Senang. Tak senang. Kalau dia pegang jangan kata bid'ah langsung, dia akan marah kepada orang yang kata bid'ah. Ini bab yang tak ada siapa yang akan selamat daripada nak berbeza pandangan. Cuma berbeza dalam bab ini bagi pandangan masing-masing lah. Itu cerita dia. Siapa nak kata sunnah, dia kata sunnah. Pada pandangan aku, amalan ini amalan yang menepati sunnah. Kenapa menepati sunnah? Sebab sunnah menuntut untuk membaca Al-Quran. Ini salah satu cara untuk menggalakkan orang membaca Al-Quran. Setiap malam Jumaat, kita standardize orang mai ke masjid baca Quran. Pada aku ini menepati sunnah. Okey. Lagi satu pula kata, tak boleh mengkhususkan malam Jumaat sahaja untuk membaca Al-Quran. Pada pandangan aku, perhimpunan ini perhimpunan bid'ah. Penyelesaian dia macam mana? Siapa nak kata sunnah, dia kata sunnah. Siapa nak kata bid'ah, dia kata bid'ah. Ini satu-satunya cara nak selesaikan masalah bid'ah. Tak ada cara lain dah. Ini satu-satunya cara.